Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita dalam bab al-istizan, meminta izin. Dalam Islam, aurat adalah di antara perkara asas yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelihara. Ini kerana tanpa menghiraukan penutupan aurat secara sempurna, ia boleh menjerumus masyarakat dalam perkara keji yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara untuk menjaga aurat ialah al-istizan, meminta izin. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-istizanu atau innama ju'ila al-idhnu min ajli al-basar. Hanya saja disuruh meminta izin adalah kerana untuk menjaga pandangan mata. Seorang yang pergi ke rumah orang lain, dia adalah orang asing. Dalam pepatah Arab disebut al-dhaif idza dakhala asir. Tetamu ni bila mai rumah orang, dia adalah tawanan perang. Maknanya dia tak ada kuasa apa, dia kena minta izin. Dia tak boleh buat ni member lama kamcin ke apa, tunggu tak minta izin dulu. Kenapa? Dibimbangi lebih kurang yang dia buat itu menjejaskan penglihatannya. Dia akan lihat aurat orang yang ada dalam rumah. Itu bila kita menamukan orang dalam rumah kita, orang perempuan dalam rumah kita, dia kena tutup aurat bagi elok. Sama ada duduk di belakang, tak mai ke depan, atau datang dalam keadaan aurat yang sempurna. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, di mana haddatsana Ibrahim bin Al-Munzir qala haddatsana Sufyan bin Hamzah qala haddatsani Katsir bin Zaid 'an al-Walid bin Ribah عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل البصر فلا إذن له. Jika seseorang itu telah memasukkan penglihatannya, maknanya seseorang mai ke rumah orang, dia dah jengoi dah dalam rumah, maka dia orang yang tidak meminta izin. Tu yang kita sebut pada minggu yang lalu. Bila pergi ke rumah orang, minta izin tu, kita hala ke arah lain pandangan kita, jangan ke arah pintu. Dibimbangi jika tuan rumah buka pintu, terus nampak ke dalam, tengok ke arah lain. Dan sunatkan juga mengetuk pintu. Dia ada 3 benda kita baca dalam film ni. Pertama, minta izin, bagi salam, dan di antaranya boleh ketuk pintu. Minta izin dengan bagi salam, 2 benda yang berbeza. Bagi salam sebagai tata cara kita ketika berjumpa dengan orang. Minta izin puan nak masuk rumah.
Kalau kita hanya bagi salam, Assalamualaikum, tuan rumah keluar dan dia duduk tang tu, dia pun tanya, ya nak apa semua sampai selesai. Dia tak ajak masuk, maka jangan kata apa. Kita pun tak minta izin. Kata saya nak minta masuk, Ustaz boleh tak nak berehat sikit? Kalau dia kata boleh masuk. Kalau dia tanya tu, oh ya macam mana, apa cerita, di mana apa semua, betul? Tanpa mengizinkan kita masuk, jangan rasa apa, kerana itu hak dia. Kerana itu hak dia. Kemudian kita boleh mengetuk pintu. Haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana al-Mutallib bin Ziyad qala haddatsana Abu Bakr ibn Abdillah al-Asbahani an Muhammad ibn Malik ibn al-Muntasir an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. Kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau adalah khadam Nabi SAW, yakni orang yang berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun ketika Nabi di Madinah, dari awal Nabi sampai sehinggalah Nabi wafat. Maka dia sangat tahu tentang sunnah yang berlaku di dalam rumah Nabi SAW. Maka katanya, pintu-pintu rumah Nabi SAW diketuk dengan jari ataupun dengan kuku. Maknanya kalau ada orang main rumah Nabi, mereka akan ketuk pintu rumah Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengiyakan dan membenarkan perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bab an-nazar fid dur, bab melihat ke dalam rumah. حدثنا موسى قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثني يحيى أن إسحاق بن عبد الله حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا أتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب فأخذ سهما أو عودا محددا فتوخى الأعرابي ليقفأ عين الأعرابي فذهب فقال أما إنك لو ثبت لقفأت عينك. Kata Anas bin Malik juga bahawa ada seorang Arab Badui, dia datang ke rumah Nabi SAW. Mai rumah Nabi, ya, orang kampung terus dia tekak mata dia dekat apa kita kata lubang-lubang yang ada di pintu, relang-relang yang ada di pintu. Dia tekak nak tengok Nabi di mana, orang kampung. Ketika itu Nabi berada dalam rumah. Lalu Nabi SAW mengambil batang anak panah yang tajam. Dan Nabi SAW tawakha ni du'im, untuk Nabi jolok mata dia. Tiba-tiba lelaki itu pergi. Kata Nabi, kalaulah engkau lama sikit tadi aku dah jolok mata kamu, aku dah butakan mata kamu. Ini pun satu bab lagi disebut dalam kitab fiqh juga, dalam bab qisas. Orang yang datang mengintai rumah kita, kita boleh lukakan dia dan kita tak boleh diqisas atau didenda apa-apa. Dia main mengendak, terjolok dengan jari ke, cemeh pula mata dia, atau luka atau sehingga buta sekalipun, maka tuan rumah tak boleh diapa-apakan. Qisas tak berlaku ke atas dia. Kerana apa? Hak dia untuk menjaga rumah dia, menjaga aurat
keaiban yang ada dalam rumah dan orang lain tak boleh mengintai begitu. Ini perkara besar. Apatah lagi hari ini orang mengintai dengan teknologi yang cukup hebat. Dipasang kamera dalam rumah orang, dalam bilik hotel dan sebagainya. Ada yang mengalang tandas awam. Orang yang gila ni, otak mereka tak tahu miring lagu mana. Boleh keluarkan duit yang mahal dengan bukan murah nak cari apa kamera yang halus yang kecil tu. Masya-Allah, hanya untuk mengintai aurat dan keaiban orang lain. Hukumnya berat dalam Islam. Sehingga jika dengan mengintai itu dia boleh dibutakan matanya, dan orang yang membutakan mata orang yang mengintai itu tak boleh diapa-apakan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Haddatsana إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد قال حدثنا يزيد بن شريح أن أبا حي المؤذب حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه. Thauban adalah salah seorang di kalangan hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan bila kata Nabi ada hamba, hanya seperti Nabi memperhambakan manusia pada cara yang kita fikirlah. Namun tidak, Nabi SAW memang memerangi sistem perhambaan. Dalam masa yang sama, Nabi ada hamba kerana untuk menunjukkan kepada para sahabat ketika itu dan orang yang datang selepas Nabi, jika kamu ada hamba, beginilah caranya. Sehingga hamba-hamba Nabi tak mau dimerdekakan. Mereka tak mau dimerdekakan. Kalau dimerdekakan, tak boleh duduklah dengan Nabi, kerana mereka sangat dimuliakan oleh Nabi SAW. Hingga Thauban inilah orang yang terawal merasai hampirnya ajal Nabi SAW. Ketika hari terakhir Nabi sihat, sebelum Nabi demam 10 hari kemudian Nabi wafat, Nabi keluar bersama dengan Thauban pergi ke Al-Baqi', ziarah kuburan para sahabat Nabi SAW. Kemudian dia kata kepada Thauban, apa pandanganmu seseorang yang Allah beri pilihan untuk dia hidup di dunia dengan segala khazanah yang ada di dunia ini sehinggalah kiamat, hanya dengan segala kekayaan, kekuatan, hinggalah kiamat baru dia mati, atau dia segera bertemu dengan Tuhannya lalu masuk ke dalam syurga? Kata Thauban, wahai Rasulullah, pilihlah hidup sehingga kiamat dengan segala khazanah, kemudian setelah itu masuklah ke dalam syurga. Nabi kata bahkan dia akan memilih bertemu dengan Tuhannya kemudian syurga. Kata Thauban, aku merasai bahawa orang itu adalah Nabi SAW. Yang diberi pilih itu adalah Nabi. Kemudian balik pada itu Nabi pun mula demam, tinggallah Nabi wafat. Baik, Thauban menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, la yahillu limri'in muslim, tidak halal bagi seseorang muslim itu ayyanzura ila jawfi baitin hatta yasta'zin, tidak halal bagi seorang muslim melihat ke dalam sebuah rumah sehinggalah dia minta izin dari tuannya. Fa in fa'ala faqad dakhala, jika dia telah melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin, sesungguhnya seperti dia telah masuk ke dalam rumah. Tengok sampai dalam rumah orang, maknanya dah masuk. Sebab pandanganlah yang boleh meneroboh sampai ke dalam. Jadi kerana pandanganlah izin disyariatkan oleh Allah. Wala ya'umma qauman fayakhassa nafsahu bida'watin dunahum hatta yansarif, dan seseorang itu
tak boleh, yakni seorang Muslim tak boleh mengimamkan orang lain lalu dia khususkan dirinya dengan doa tanpa diumumkan kepada makmum hinggalah dia selesai. Maknanya siapa jadi imam kena doa dengan doa yang umum, tak boleh doa dengan doa yang khusus. Sebab itu jadi imam dia kena, kalau dia nak berdoa dengan doa-doa bahasa Arab, dia kena guna dhamir untuk orang ramai. Kita ganti nama nahnu, kami. Dan wala yusalli wa huwa haqinun hatta yatakhaffaf, dan dia tak boleh salat dalam keadaan dia menahan kencing dan juga berak, maknanya dia sakit perut atau nak terkencing sangat, dia semayang juga. Orang ni dia cukup payah untuk rasa khusyuk. Kenapa? Ada benda yang duk menekan dia. Hinggalah dia ringankan semula dirinya dengan qada hajatnya, barulah dia boleh salat secara sempurna dan umpan dirahmati Allah. Kemudian bab fadlu man dakhala baitahu bisalam, kelebihan orang yang masuk rumahnya dengan memberi salam. Rumah sendiri, kita baca dah hari itu apa yang kita nak kata bila masuk rumah sendiri. Dalam rumah tak ada siapa. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau dalam rumah tu ada anak isteri kita, bagi salam macam biasa, Assalamualaikum, tapi izin tak diperlukan. Bagi salam terus masuk. Baik, ni rumah sendiri. Apa kelebihannya? Haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Sadaqah bin Khalid qala haddatsana Abu Hafs Utsman bin Abi al-Atikah qala haddatsani Sulaiman bin Habib al-Muharibi أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan, kesemua mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah kalau jamin kita, siapa lagi yang boleh ganggu kita? Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salat as-subhi fa huwa fi dhimmatillah, siapa yang sembahyang subuh maka dia berada di bawah jagaan Allah. Maka siapa lagi yang mampu mengganggu orang-orang yang berada di bawah jagaan Allah? Ini pun ada 3 golongan yang Allah jamin mereka, Allah jaga mereka, Allah lindung mereka. Pertama, apa jaminan Allah? In 'asha kufiya, kalau dia hidup Allah cukupkan segala keperluan hidup dia. Wa in mata, kalau dia mati dia masuk syurga. Apa lagi kita nak? Kalau hidup di dunia cukup keperluan kita, kemudian mati masuk syurga. Baik, siapa 3 golongan ini? Yang pertama, man dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Siapa yang masuk ke rumahnya sendiri dengan memberi salam, maka dia akan dilindungi oleh Allah dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik terus kita praktik. Sebab dia kadang lupa. Kita ngeri pun lupa tu. Ingat pergi rumah orang yang bagi salam. Rumah ngeri buka berderah yang masuk betul. Bagi salam, Assalamualaikum, masuk. Allah jamin kita. Yang kedua, wa man kharaja ila al-masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Siapa yang keluar pergi ke masjid, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang terputus sebentar. Hari itu 3 bulan lebih tak boleh main masjid. Dia berkata masjid payah-payah kali. Zoo boleh pergi dah, masjid tak boleh main lagi. Depa lah kata. Lepas tu bila boleh dia buka sikit. Masjid besar pun buka sikit-sikit. Tak apalah, keselamatan. Kita nak kata apa? Tanya apa kena marah itu.
Kita angka 12 tu pasal apa buat? Ambil Allah bagilah. Oh, tak boleh pembaris tu kata pembaris pula. Tanya pun tak boleh. Tak apalah. Ala kulli hal, nikmat itu dikembalikan semula kepada kita, alhamdulillah. Maka keluarlah ke masjid pada saat Allah memanggil kita untuk kita berada di bawah jaminannya. Siapa lagi yang boleh merosakkan jaminan Allah? Siapa lagi yang lebih kuat daripada Allah? Apabila Allah menjamin kita, adakah kita tidak berasa tenang? Jaminan siapa yang kita boleh tenang? Tak boleh. Hari ini manusia penuh dengan pengkhianatan. Jaminan mereka langsung tak boleh dipakai. Tak boleh. Dalam bab apa pun, bab politik ke, perniagaan ke, apa ke, semua jaminan itu serta-merta boleh ditarik. Kami sokong, datang berumur tendang. Ini duk berlaku. Ya tak apa, saya jamin lah. Tak apa. Jom kita buat bisnes. Saya sokong lah. Kata lari. Tinggal kau tu habis hintang tukang. Jaminan Allah adalah perkara yang pasti. Yang ketiga, wa man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah. Siapa yang keluar di jalan Allah, sama ada berperang atau menuntut ilmu atau mengajar atau berdakwah, melakukan perkara yang mengangkat agama Allah, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Jabir, kata Abu Zubair, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, jika kamu masuk ke dalam rumahmu, maka berilah salam ke atas mereka, tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah, yang mana salam itu adalah ucapan daripada Allah, penuh dengan keberkatan dan penuh dengan kebaikan. Maknanya bila kita bagi salam dekat orang, terutamanya ahli keluarga kita, kita menyampaikan kesejahteraan yang dijaga dan dipelihara oleh Allah. Maknanya kesejahteraan yang berada di bawah Allah. Allah yang nak sejahterakan. Iaitu tahiyatan min indillah. Ucapan penghargaan, ucapan salam itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita kata Assalamualaikum, sejahteralah kamu, yakni Allah akan pelihara kamu dari sebarang keburukan dan kerosakan. Alhamdulillah. Tuan-tuan umpan dirahmati Allah, kita semakin hampir dengan Zulhijjah, alhamdulillah, dan kita dah masuk bulan-bulan haram. Bulan Zulqa'dah ni di antara 4 bulan haram yang ia adalah masa untuk orang yang nak buat haji dah boleh berihram, mula daripada Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Namun tahun ini ujian daripada Allah, tak ramai yang boleh buat haji. Ramai yang tunggu lama dah 10 tahun, 12 tahun nama nak kena panggil, tiba-tiba tak boleh pergi. Moga-moga Allah panjangkan umur mereka hingga tahun depan ada keputusan baru. Namun walau sama ada kita boleh pergi kemudian kita dihalang atau memang kita tak dipanggil pun untuk pergi, moga-moga kita tak dihalang untuk melakukan kebaikan pada hari-hari yang mulia ini. Di antaranya Nabi SAW sebut tentang 10 terawal Zulhijjah, kelebihan beribadah di 10 terawal bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW, ma min a'malin, tidak ada amalan-amalan yang jika dilakukan oleh seorang hamba itu lebih disukai oleh Allah berbanding yang dia buat pada 10 hari terawal Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, adakah Allah lebih suka kepada amalan itu
berbanding berperang di jalan Allah, kerana jihad jalan Allah ni memang paling besar. Nabi kata ya, kecuali orang yang berperang itu dia keluar dengan diri dia dan harta dia, kemudian dia tak balik dah, yakni dia syahid tu nombor satu. Maka lihatlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa kemampuan kita yang kita boleh buat pada 10 terawal Zulhijjah. Puasa, kalau kita mampu puasa, terutamanya pada hari Arafah 9 Zulhijjah itu. Nabi sebut hadis riwayat Imam Ahmad, bila ditanya tentang puasa Arafah, kata Nabi, yukaffiru bihi Allahu as-sanata al-madiyah wallati ba'daha, was-sanata allati qablaha wallati ba'daha. Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun kemudian. 2 tahun dosa diampunkan kerana puasa hari Arafah. Macam mana nak ampun dosa tak buat lagi? Hanya Allah jaga kita daripada teringin atau nak terlibat dengan dosa. Alhamdulillah, puasa sehari je Allah jaga 2 tahun. Hanya kalau tiap-tiap tahun kita puasa 9 ni, maknanya Masya Allah, moga-moga terhapuslah segala dosa kita. Boleh banyak bersedekah, banyak baca Quran hari 10 Zulhijjah yang dekat dah ni, alhamdulillah. Dan di antaranya kita boleh buat ibadah korban. Mungkin ada di Malaysia ni adalah SOP dia sendiri. Bagi yang nak buat tu, kemarin tu baca tengok macam-macam jugalah kena ni, tapi alhamdulillah saya boleh buat. Masjid pun banyak orang perlu nilai kau apa ikut alhamdulillah. Tu tak kempen kami di Mahat tahun ni angkat tangan serenda tak mau buat. Kata ada seorang kata, ustaz ambillah sekong. Saya pergi ustaz buatlah, nanti ustaz agihlah. Mula dengan sekong tu pandai jadi 5 ekor lah. Kita tak mau buat, alhamdulillah. Dan kalau tuan-tuan berhajat lagi ikut siapa nak buat, kami dengan Yayasan Amal Malaysia untuk himpun untuk korban di luar negara, di Chad, di Afrika, di Kemboja dan beberapa negara lain. Satu bahagian 350 saja. Dan memang trusted lah, memang dipercayai lah. Orang kita pergi buat tahun-tahun lepas dia pergi miri. Tahun ni mungkin tak boleh pergi, cuma ada wakil-wakil yang memang dipercayai untuk buat. Sebab ni pun masalah juga, kadang-kadang keluar pergi tak sampai ke sana, pergi tahun lain pun semua. Alhamdulillah, untuk membantu mereka di luar sana yang memang kalau bukan dalam musim coronavirus pun mereka memang kelaparan, tambah musim yang ketat macam ni. Negara Afrika tu yang memang tiap-tiap tahun orang duk pergi salurkan bantuan semua, tahun ni terhalang atau agak ketat. Jadi jika ada yang berhajat, yang masih lagi belum niat nak buat korban apa, nak buat 350 saya, tapi boleh jumpa ayah saya lah. Ayah saya dengan mak saya, mereka jadi wakil mereka Yayasan Amal untuk mereka kumpul korban. InsyaAllah Allah mudahkan urusan kita, dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna insyaAllah. Dan semoga hari-hari yang hebat itu, di antara doa kita ialah semoga Allah hapuskan segala wabak, segala penyakit berbentuk umum ini, dan Allah hapuskan segala dosa kita kerana ujian yang berat yang menimpa kita insyaAllah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi